الكرام الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu sallama ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis membaca kitab kita. Adalah sesi kita ini untuk rakaman bagi kuliah Singapura. Saya belum buka kuliah secara depan, ya, secara berdepan di Singapura. Maka kita masih baca dalam secara internet lah. Manfaatkan talian yang ada ini. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita baca kitab Sabil al-Idhikar, Peringatan Umur Insan, Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Yang biasanya petang di sini Rumah Ustaz Mustafa kita baca Minhajul Abidin Imam Ghazali, kitab tasawuf. Kitab, tapi sebulan sekali kita baca Sabil al-Idhikar, kitab yang menceritakan tentang tahap-tahap kehidupan kita yang 5. Sebelum kita lahir, kita sudah hidup di alam arwah. Dah ada cerita kita hidup secara pasukan-pasukan. Kalau kita hidup dalam satu grup, ada yang dalam pasukan kita tu ada lahir tahun sekian, ada lahir tahun sekian, ada lahir tahun sekian. Tapi PL-nya semua sama. Tingkah laku semua sama. Kalau yang lahir satu era, satu zaman dengan kita akan cari, akan kumpul dan akan cocok dengan dia. Sehingga Nabi mengatakan kalau dalam satu ruang tu ada 100 orang, 99 orang baik, 1 orang munafik. Datang satu orang munafik yang satu grup dengan dia dari alam dahulu tu, dia akan bercampur gaul dalam 100 orang ni, dia akan cocok dengan yang munafik itu. Begitu juga kalau ada 99 orang munafik, ada 1 orang baik. Datang 1 orang baik yang daripada tim dia tu dulu, dia akan bergaul, dia akan cocok dengan yang sama tim dengan dia. Kadang-kadang dia apabila dia dengar ada fulan begini-begini, dia rasa aku berkenan dengan fulan itu. Jauh-jauh pun diparani, jauh-jauh pun dicari, jauh-jauh pun di kontak, boleh bertemu. Pasal dalam alam arwah. Dalam alam arwah kita belum lahir, tapi cerita kita dah banyak. Nabi Adam dah dikeluarkan kita dari tulang sulbi Nabi Adam. Kita dah diambil janji yaumil misaq. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Tuhan bertanyakan. Kita semua mengatakan bala, qalu bala. Mereka semua berkata bahkan wahai Tuhan. Dan perjanjian ini dimeterai dan disimpan di mana? Dalam Hajarul Aswad. Itu kita kalau tawaf kan di antara doanya, apa di antara ini kita datang, kita doakan apa, wafaan bi ahdika, kami datang untuk memenuhi janji terhadapmu ya Allah. Jadi itu janji kita datang nak memenuhi janji di situ. Kang Haji Jamal monggo kene melebu kene jegong kene. Jegong kursi. Sana ada kursi. Kursi bawa ni atas sini. Isa munggah. Anak kursi. Tijiko kursi ni. Tiga tak ikut sini kene. Kene. Itu alam arwah kita. Kemudian satu kita lahir dalam dunia ini. Kita lahir dalam dunia ini. Semua kita yang berada di sini sedang berada di alam dunia. Semua yang masih hidup ni semua berada dalam dunia. Boleh duduk atas biar selesa. Orang apa? Apa satu-satu lahir alam dunia, satu berperingkat demi peringkat. Allah Ta'ala jadikan ketentuan kita hidup di alam arwah dulu. Semua sekelompok. Satu-satu keluar. Tapi hidup di dunia ni pelan generasi demi generasi. Macam-macam. Ada umur pendek, umur panjang. Kemudian alam ketiga ialah alam barzakh. Yang awal mula masuk alam barzakh itulah anak Adam, Qabil dan Habil. Adiknya bunuh abangnya masuk alam barzakh dewean. Masih belum ada orang. Sekarang alam barzakh dah nak penuh. Tadi pagi pun dah ada yang masuk, semalam pun ada yang masuk. Sebentar lagi kita pula tak tahu bila. Alam barzakh, ya, hanya tinggal tunggu kita saja belum masuk. Kemudian lepas alam barzakh sekaligus dibangkitkan Allah Taala alam akhirat, alam mahsyar 50,000 tahun. Lepas daripada itu alam kekal abadi sama ada syurga ataupun neraka. Ya Allah, mohon ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian alam kekal. Paling pendek inilah alam dunia. Paling pendek ni alam dunia, dan alam yang tiga berikutnya itu bahagia ataupun tidaknya bergantung pada alam ini. Lulus kita pada alam ini, selamat kita pada alam ini, dan dalam alam ini anak Adam berbagai-bagai. Ada yang diletakkan Allah Ta'ala untuk menduduki ujian dan peperiksaan dalam alam ini selama 1000 tahun, umat Nabi Nuh. Tapi ada umat yang pulaknya hanya 60 tahun saja. 60 tahun saja bekerja di sini untuk bawa bekal di sana. Itu umat kita. Tetapi bekalan yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk kita jauh melebihi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh hidup 1000 tahun. Umat kita hanya hidup 60 tahun. Kalau jumpa Lailatul Qadar tiap-tiap tahun, dapat 83 tahun. 83. Jumpa 10 kali 8 Lailatul Qadar, dapat berapa? Di akhir balik taruhlah umur 12 sampai umur 22, 10 kali jumpa Lailatul Qadar. Dapat balik pada 830 tahun. Dia hidup sampai umur 32, dapat jumpa Lailatul Qadar 20 kali. Dah 1600 tahun lebih. Dah melebihi umat Nabi Nuh. Baru Lailatul Qadar. Pada sembahyang awabin kali 12 tahun. Ya. Lepas tu kita sembahyang maghrib, kita sama ada kita nak qabliyahnya sebelum fardu ataupun qabliyah boleh dibuat lepas fardu. Jadi kalau kita sembahyang maghrib, kita tak buat qabliyah sebelum fardu, maka lepas fardu maghrib kita buat ba'diyahnya 2, qabliyahnya 2, plus kita buat apa-apa lagi 2, sunat taubat ke sunat hajat ke, dah jadi 6 rakaat. Pahalanya 12 tahun punya ibadat, diampunkan dosa 50 tahun, ya. Sembahyang sunat awabin itu. Jadi tiap-tiap malam boleh dapat 12 tahun, 12 tahun. 10 malam dapat berapa? 120 tahun. 100 malam tu 1/3 tahun, ya. Dah dapat 1200 tahun. Dah lebih pada umat Nabi Nuh. Plus Lailatul Qadar lagi, plus ini, batu umat Nabi Muhammad. Kita tengok kerjanya sikit, gajinya besar. Kerja sikit, gaji besar. Umpamanya lah, awak kerja berapa lama? Saya kerja 1 hari 10 jam. Ya. Gajinya berapa? 10 jam, gajinya 1 bulan, taruhlah 2000. Awak kerja pula berapa? Cuma 60 minit. 60 minit, gajinya berapa? Tadi 10 jam, gajinya berapa? 2000, ya. 2000. Ni kerjanya berapa? 60 minit. Gajinya berapa? 200,000. Loh, kok banyak? Sebab tokek kita, tokek istimewa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita, kekasih Allah teristimewa. Sebab itu kita diberikan di dunia lama-lama tak bagus. Macam mana lama pun akan kembali juga. Kalau akan kembali, kita pergi R&R, baik lama baik sekejap. Siapa suka di R&R lama-lama? Tuan-tuan, driver bus bilang, duduk di R&R, ya. Di R&R 3 jam, ya, R&R. Puas-puas di sini. Suka tak? Tak suka. Kalau kau sangkingkan lama sangat tak boleh tidak pun, dia bilang 3 jam, mau tak mau tunggu di sini. Transit umpamanya. Kalau R&R tu kita boleh bising lah. Kalau airport macam mana? Pun kalau boleh kita habiskan wang kita, habiskan enjoy kita, tidak kan? Kita di dunia ni transit R&R sahaja. Tak lama ya bagus. Begitunya nanti akan kembali. Begitulah. Jadi kita baca tahap-tahap kehidupan kita. Sekarang sudah sampai muka surat berapa? 100. Sampai Rasulullah SAW di bawah. Sekarang kita sudah sampai umur ketiga, umur padang mahsyar, ya. Mahsyar 50,000 tahun. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang pada hari itu merasa bahawasanya dia di mahsyar antara zuhur dengan asar saja. Loh, kok dah habis mahsyar, kok singkat begitu? Di bawah naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di bawah naungan arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang di bawah naungan arasy Allah Ta'ala tu diberi makan, diberi minum, diberi hiburan. Dan sekejap rasanya. Ada yang rasa sekejap, ada yang rasa antara zuhur dengan asar, ada yang rasa 2-3 hari, ada yang rasa sebulan 2 bulan, ada rasa setahun 2 tahun. Tetapi pokoknya tak rasa sampai 50,000 tahun. Yang tidak di bawah situ confirm 50,000 tahun dengan sengsaranya, ya. Allah Ta'ala bebas. Ketika tu barulah nampak siapa Tuhan yang maha besar, siapa yang maha agung, siapa yang maha besar, siapa yang maha kuasa, siapa yang maha mentadbir, siapa yang akbar, siapa yang azim, siapa yang qahar, siapa yang jabbar, siapa yang rahman, siapa yang rahim. Ketika itu semua hanya harap kepada Allah Ta'ala dan bergantung kepada Rasulullah sebagai daripada syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, ya.
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan an-nisa'u mukhtalitatun birrijal. Qalat Aisyah radhiyallahu anha wa sawata yanzuru ba'duhum ila ba'd. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ashaddu min ay yahummahum dzalik. Manusia akan dikumpulkan dalam keadaan berkaki ayam, telanjang, bulat, tidak berkhatan. Kaum wanita bercampur dengan kaum laki-laki. Berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aduhai malunya, apakah setiap orang akan melihat kemaluan yang lain? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkaranya adalah lebih berat daripada seorang hendak mengingatkan sesuatu yang seperti itu. Ketika itu dah tak ada siapa nak tengok siapa lagi. Ketika itu dah tak ada siapa nak tengok siapa lagi, ya. Allah, ini menunjukkan bahawasanya Siti Aisyah tidak akan berada dalam keadaan begitu. Siti Aisyah akan dihimpun dengan himpunan yang terhormat mulia, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi ini menunjukkan bahawasanya tawaduknya Siti Aisyah. Dia pun tak rasa mentang-mentang dia isteri Nabi, dia pasti ya Rasulullah, agaknya aku di sana nanti sofa mana, dalam bilik khas yang mana. Tengok ini bini Nabi, ya. Pada hari situ nanti, pada hari yang paling besar, tidak ada pangkat dan kuasa kepada Rasulullah. Itu pun apa? Siti Aisyah tidak menjangkakan bahawa dia boleh mudah dan selamat, ya. Begitu. Jadi dia akan dihimpunkan dalam keadaan begitu. Jemput sini Pak Haji. Pak kaji ni manggang ngarep. Seng nom main cekong puri orang apa. Jadi mahsyar lain, tempat bangkit lain, ya. Keluar dari kubur, kita dah bincang macam mana kita keluar daripada kubur. Prosesnya tu macam mana. Setelah kiamat berlaku, setelah 40 perenggan waktu, senyap sunyi, tak ada kegiatan apa-apa semua. 40 perenggan waktu, 40 apa tu? 40 jam, 40 hari, 40 minit, 40 juta tahun. Wallahu alam, ya. Ketika itu, senyap sunyi, tak ada kegiatan apa-apa. Kemudian dibangkitkan, kita dah bincang dibangkitkan. Bangkit lain, tempat himpun lain. Bangkit lain, semua nak menuju ke tempat himpun. Jauhnya macam mana? Anggap dari Johor sampai mana? Johor paling jauh sampai mana? Johor bukan jauh pada Perlis. Johor sampai Rusia. Johor sampai Rusia dekat. Kalau ke sana mungkin dia penjaraknya dari Johor sampai ke Jupiter ke begitu. Sebab semua dah berkumpul jadi satu. Semua jin dan manusia dan haiwan, dinosaur, semua kumpul jadi satu. Sejauh-jauhnya jalan tempat himpun. Manusia terbagi kepada 3. Yang naik kenderaan, jalan kaki, jalan muka. Jalan muka, kaget pada sahabat, ya Rasulullah, kok jalan muka? Yang Tuhan yang menjadikan mereka jalan muka di dunia, jalan kaki di dunia, Allah Ta'ala yang jadikan mereka jalan dengan muka di akhirat. Sampai tempat perhimpunan, manusia semua yang tadi Nabi sebut, semuanya dengan telanjangnya, dengan kaki ayam, semuanya itu, manusia semua di tengah-tengah. Lingkaran luarnya ialah siapa? Manusia daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang lahir penghabisan sekali, semua ada. Orang Parit Raja, orang Parit Bingan, orang semua ada. Orang New York pun semua ada. Ketika tengok siapa kuih, kok lain mukanya. Aku daripada kaum Fir'aun. Siapa mu? Monggo ngarep. Monggo. Siapa? Daripada kaum Nabi Hud. Semua jumpa di situ, ya. Dah manusia berhimpun, dipanggil semua haiwan darat pula. Haiwan darat keliling manusia. Haiwan darat bilangannya 10 kali manusia. Termasuk ayam yang kita dah sembelih, termasuk gajah, beruang, segala-galanya. Dinosaur yang kita tak pernah nampak, semua yang besar, yang kecil, semua nampak pada hari itu. Dan hari itu manusia dah berubah keadaannya. Yang ada berindah cahaya berseri-seri. Yang ada lehernya jenjang-jenjang, cantik-cantik, tukang bang. Yang indah berseri cahaya, sehingga cahayanya kalau diagih kepada sekalian ahli mahsyar lebih cukup. Orang yang selawat atas Nabi setiap hari Jumaat 100 kali. Dan berbagai-bagailah keadaannya. Ada yang mukanya hitam, ada mukanya babi, ada yang mukanya anjing. Kalau di dunia, zahir menutupi batin kita.
Batin kita buas macam mana, liar macam mana, zahir kita dah pakai songkok, lagi pakai serban, wah semua orang nak salam cium tangan kita konon. Allah Allah. Ke akhirat macam mana zahir kita, batin kita, begitulah zahir kita mengikut bentuknya, ya. Buaslah keadaannya. Orang yang sombong-sombong, Firaun and the group, semuanya tu, dan yang seumpama dengannya akan bangkit seperti semut. Kecil, mereka kumpul jadi satu semua, saking kan takut terpijak-pijak orang. Jalan begitu jauh semua. Lepas manusia, haiwan darat bilangannya 10 kali manusia. Kemudian lepas itu haiwan laut. 10 kali bilangan manusia campur haiwan darat. Kemudian jin, bilangannya 10 kali manusia campur haiwan darat, campur haiwan laut. Kemudian malaikat langit pertama, bilangannya 10 kali yang di dalam tu semua. Kemudian malaikat langit kedua, malaikat pun dia tak pernah nampak malaikat jenis lain. Macam kita tak pernah nampak orang Afrika kan. Kat sana tak tahu nampak orang Afrika. Afrika biasa nampak jugalah, sekali-sekali, ya. Sana malaikat pun tak pernah nampak malaikat jenis ini. Kau malaikat mana? Langit kedua, lain lingkaran. Sampai malaikat langit ketujuh semua bilangnya 10 kali, 10 kali, 10 kali, 10 kali lebih daripada dalam. Semua dah himpun, Allah Ta'ala datangkan matahari. Mataharinya bukan matahari kita. Kalau matahari kita di sana jadi kecil. Matahari kecil. Malaikat je kan sebesar-besarnya. Malaikat sebesar-besarnya. Kalau matahari kita hanya seperti sebutir aja kalau di sana nanti. Matahari baru, langitnya baru, buminya baru. Mataharinya yang cukup di atas kepala orang semua satu jengkal. Allah, betapa besar punya matahari, betapa besar punya matahari, berpeluh 50,000 tahun dibiar saja Allah Ta'ala begitu. Dan harapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu padang mahsyarnya dahsyat. Betul kat dunia tahan sikit. Apa kepayahan, apa kesusahan, tahan sikit. Di sana jauh lebih panjang, jauh lebih lama. Kalau ada kenikmatan, ada kesihatan, keseronokan, tahan, jangan lompat-lompatan sangat. Di sana nanti kita tak tahu macam mana nasib kita. Jaga di sana lebih panjang. Siap-siap untuk sana lebih baik daripada enjoy di sini. Siap-siap untuk di sana lebih baik daripada risaukan kesedihan yang di sini. Ingat di sana tu adalah lebih baik lagi, ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu ajwa'a ma kanu qat wa atasha ma kanu qat wa a'ra ma kanu qat wa ansaba ma kanu qat faman at'ama lillahi at'amahu Allah wa man saqa lillahi saqahu Allah wa man kasa lillahi kasahu Allah wa man amila lillahi kafahu Allah. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan sangat lapar, sangat dahaga, telanjang bulat dan terlalu penat sekali. Ialah jalan dah hidup dalam kubur berapa lama, kemudian jalan begitu jauh, dalam jauh jalan sampai aja tunggu lagi 50,000 tahun. Jalannya dah sejauh-jauhnya gitu, tunggunya 50,000 tahun. Mana kan tak penat dan letihnya. Dan kita juga sekarang agaknya kita kalau jalan berapa lama boleh penat? Agaknya kita jalan berapa lama penat? 2 tahun penat jalan? 2 jam dah penat, 20 minit dah penat. Kat sana ya begitu. Alah, kaki aku kok dah lengur. Dah berapa lama kita jalan dia? Harus setengah jam. Lagi berapa juta tahun lagi, ya. Dah harus setengah jam. Allah, kadang kita jalan. Dah berapa lama kita jalan? Dah 60 tahun. Itu umur aku kat dunia dulu. Kat sini belum apa-apa lagi. Umur aku 62, aku dah 60 tu. Dan jalan, kau penat tak penat, tua tak tua. Yang rasa tu macam kita lah. Sebagaimana kita rasa begini, di sana begitulah kita punya rasa. Macam mana kita punya haus di sini, begitulah kita rasa haus di sana. Lapar kita di sini, begitulah lapar kita di sana, ya. Allah, kita kalau tak makan berapa lama? Setengah hari aja lapar, ya. Paling banyak kalau puasa 1 hari saja, ya. Itulah kau puasa. Lapar tak lapar, haus tak haus, jalan. Begitu juga, ya. Tak ada makan langsung ketika itu. Penat tak penat, dah berapa lama tak makan, ya. Dah 70 tahun ni di padang mahsyar. Baru 70 tahun, itu dah umur dunia aku tahu. Kalau umur dunia aku dah dekat mati ni. Ini kat sini baru 70 tahun, belum 100 tahun lagi pun. Belum 100 tahun, belum lagi 1000 tahun, belum lagi 50,000 tahun. Allah, ya. Baik. Lepas tu daripada hadis Nabi ni, Imam Ghazali mencadangkan, siapa nak menebus kepayahan di sana, buatlah apa yang patut di sini. Tengok, ya. Bagaimana sabda Nabi berikutnya? Maka barang siapa yang beri makan kerana Allah, nescaya Allah akan memberinya makanan. Barang siapa yang beri minum kerana Allah Ta'ala, nescaya Allah akan memberinya minum. Barang siapa memberi pakaian kerana Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan memberinya pakaian. Dan barang siapa beramal kerana Allah, nescaya Allah akan mencukupinya.
Jadi yang hujung inilah kita buat apa yang patut. Beri orang makan, sebab itu orang kita suka kasih orang makan ya. Dayau datang itu paling penting sekali. Dayau datang dikasih makan ya. Kalau yang ada orang, kalau kita saking tak payah tunggu dayau, sikit-sikit bancaan hantar. Paling-paling tidak masak sepinggan 2 pinggan kasih orang sebelah. Khususnya bulan puasa, munjung ke apa gitu. Jadilah, walau sekali 2 kali sikit-sikit pun jadilah. Apalagi kalau kerap ya. Kemudian itu kasih makan, kasih orang minum haus. Sebab tu kat Mekah kadang-kadang kita tengok yang ada orang kasih mineral water tu 1 lori sekali bawa, bagi-bagi. Yang ada orang beli 2-3 botol aja. Kita jalan dikasih dah. Cukuplah dikasih 3 botol. Jadilah dikasih 3 botol. Tak semestinya nak kasih sampai 3 kotak, 3 tong. Dapat 3 botol kasih satu orang jalan kasih sampai dah. Cukup. Jadilah walau sikit sekalipun ya. Sehingga kan dalam budaya beri makan dan budaya beri minum ini, ulama-ulama mengamalkan apa tahu? Dia latih anak-anaknya kalau buka puasa, maknya dah masak semua, dah saji, mereka dah ambil bahagian mereka masing-masing. Ambil, taruhlah nasi seorang sepinggan ke, bubur seorang semangkok ke, wedang seorang segelas ke. Sebelum makan, dia kasih adiknya. Ni adik, akak kasih. Kau buat buka. Adiknya pula, ni akak, ambil akak, adik kasih. Jadi akak dapat dia adik buka, adik dia kakak buka. Dilatih anak-anaknya jadi kecil begitu. Padahal sama makanannya. Tapi adiknya jangan perakus. Ni akak kasih buka. Ya kak, terima kasih, dia makan 2 pinggan sekali. Begitu ya. Jangan. Itu mereka latih anaknya supaya memberi orang makan dan minum dan beri buka puasa. Sampai begitu mereka punya budaya. Kalau di sekolah-sekolah kita tahu, sekolah-sekolah dan musafah tidak buka, dia tolak, kasih dia punya, kasih kawannya. Dia tak tarik, dia tolak kawannya. Kadang-kadang kawannya bedo, dia buat bodoh. Dia tak kasih masa dia punya. Tak kasih dia punya. Dia sendirilah selamat aja, dia siapkan aja. Nanti kawannya kasih dia pula. Kadang-kadang kawan lain kasih, dia kadang-kadang begitu. Tukar begitu. Kita jadikan gitu bagus ya budaya. Itu dah kasih orang makan. Apalagi kalau ada dayau datang, itu peluang cepu emas tu. Kasih makan, kasih hidang, kasih kenyang lagi ya Allah. Allah untung orang kalau kasih orang makan ya. Allah kasih orang makan, apa-apa pun kasih orang makan ya. Sebab itu orang kita kan suka kasih orang makan ya. Budayanya sampai Habib Salim Syatiri kalau bilang indal Jawi, di sisi orang-orang Jawi, dia sebut kita orang Jawi. Fahim nanti jatuh, fahim turun. Jadi tengok. Fi kulli makan. Makan tu tempat. Di setiap tempat ada makan. Sampai yang ikut Habib Omar cerita, aku iring Habib Omar pergi Indonesia. Aku kira satu hari sampai 15 kali makan. Sebab pergi tempat ini, pergi tempat ini, pergi tempat ini, pergi tempat ini. Yang ada satu tempat tak satu kali makan. Kadang pergi dalam 7 tempat lah satu hari, taruhlah ya dari pagi sampai malam. Satu tempat 2 kali makan. Datang aja welcome tea. Balik ada lagi. Itu budaya orang kita. Datang aja ada kasih ringan-ringan, kasih air, kasih wedang, kasih apa semua. Dah habis kuliah ceramah, makan berat lagi. Satu tempat 2 kali makan. Begitu bilang orang Jawi tu kita lah. Orang Jawi tu kita punya suka kasih orang makan. Tu orang kita itu dah sampai sekarang atuk moyang kita dah terbiasa begitu ya. Dah terbiasa gitu. Kalau orang datang mesti kasih makan. Lagi kalau dah jauh-jauh ya, tak kasih makan mengkelan sekali ya. Mengkelan tu apa? Terkilan. Terkilan, orang Melayu bilang terkilan. Kita bilang mengkelan begitu ya. Barang siapa memberi pakaian kerana Allah, nescaya Allah akan berinya pakaian. Walau kat satu helai kasih orang, walau syal, walau selendang, walau songkok, kasih orang satu pakaian, Allah berikan dia pakaian. Berikan dia pakaian. Dan Nabi sudah mengatakan yang hujungnya tu, barang siapa beramal kerana Allah, nescaya Allah akan mencukupinya. Yang inilah apa amalan yang sesuai untuk sana, buat. Sampai Imam Ghazali bilang, kalau engkau tak nak peluh engkau banyak di sana, nanti peluh naik sampai bakar buku lali, sampai naik sampai pada sini kata Rasulullah. Ada yang tenggelam peluh, minum peluh, keluar peluh, balik semula di sana. Begitu ya Allah. 50,000 tahun Allah tak ke mana-mana. Begitu juga. Dalam begitu ternampak mak dia, ibu, lari. Berapa ribu tahun tak jumpa, kangen, tapi lari sebab dia takut mak dia tuntut dia. Mak dia pun nampak dia lari. Kang Mas, Timas, nampak terus lari. Pasal apa? Takut tuntut antara satu sama lain. Allah semua tu ya. Semua tak tuntut. Nanti dah jumpanya lepas haud Nabi, baru mereka berhimpun balik semula. Dan baru peluk-peluk semua, baru dah kita dah selamat dah, baru dah maaf-maafan, dah settle semua, baru begitu ya. Kalau tak nakkan peluh di sana, kata Imam Ghazali bilang, banyakkan peluh di sini. Peluh apa?
Main tenis lah, jogging. Bukan peluh begitu. Peluh orang rehat-rehat, kita pergi kuliah. Peluh orang rehat-rehat, kita tolong cuci masjid. Peluh orang rehat-rehat, kita pergi berpeluh panas, sembahyang malam, berpeluh. Berpeluh kita. Ketika orang rehat, kita keluar banyak peluh, hadir maulid. Kalau tengah musim-musim panas, 1 hari 2-3 maulid. Tiang sehari kan panas sekali kan. Panas sekali. Berpeluh-peluh kita tengok datang semua. Ini semua orang-orang yang akan menebus dosa di sana. Nunggu apa? Nunggu waktu salat. Sebelum sembahyang dan nunggu waktu salat. Nunggu apa? Nunggu waktu buka. Mana selalu berpuasa. Nunggu apa? Nunggu bilalah kaki aku nak sakit, nak sembuh ni. Dah berapa bulan tak baik-baik. Nunggu apa? Nunggu. Siapa yang banyak nunggu di sini kurang nunggu di sana. Nunggu bila gajian. Ini baru tengah bulan, duit aku dah habis pasal anak sakit. Ni susunya pun dah nak habis. Alah macam mana? Siapa yang banyak menunggu, singkatlah tunggunya di sana. Termasuk nunggu mautnya. Yang orang sakitnya kan lama. Itu semua tu meringkaskan penantian di sana. Kalau tak nak aib di sana, Allah Ta'ala kalau panggil kita hisab, dipanggilkan kita tampil atas pesada, kita tengok nun di sana manusia, tak ada satu pun mana-mana kita. Apabila ditanya Allah Ta'ala, dia bukakan gambarnya, semua nampak. Besan kita, sepupu kita, ustaz kita, murid kita. Loh, Fulan kok buat begini dulu, aku ingatkan dia baik, rupanya teruk lah. Allah semua nampak aib kita, orang di padang mahsyar semuanya nampak. Kalau tak nak aib kita dibuka oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala panggil kita bicara, dia pasang skrin. Bicara, ditanya Allah Ta'ala, dah habis-habis, keluar, tak ada orang nampak cerita kita. Kalau nak ditutup aib kita di sana, di sini kena tutup 2. Satu, tutup apa? Tutup kebaikan diri kita. Jangan cerita orang, kita dah buat sekian, kita dah khidmat sekian, kita ada baca sekian, kita ada sekian. Tutup kebaikan kita macam kita tutup kejelekan kita. Nombor 2, tutup kejelekan orang. Apa jelek orang, jangan cerita pun sikit. Malu macam kita anggap jeleknya diri kita. Kita kalau jelek orang pun kita tak buka, takkanlah jelek kita Allah Ta'ala nak buka. Kalau dah baik pun kita tutup, takkanlah yang jahat Allah Ta'ala nak buka yaumil akhir nanti ya. Begitu semua Imam Ghazali bilang, buat apa yang di sini yang boleh masuk dalam. Di sana ada ruang lagi. Buat apa yang di sini untuk menebus apa yang di sana. Berdasarkan hadis Nabi tadi, siapa yang amalkan Allah Ta'ala menjadi pencukup bagi diri sana. Amal yang sesuai di sini untuk di sana. Makan. Beri minum. Beri pakaian. Amal apa lagi? Nak bersama dengan orang-orang saleh di sana. Orang-orang saleh di mana? Di bawah naungan. Nak bersama dengan mereka di sana, dari sini dah bersama dengan mereka. Label kita tak sama dengan mereka. Kat sini nak macam mana nak sama mereka? Nak duduk sebaris dengan mereka pun kita tak layak. Jadi khadam mereka. Khidmat dengan kiai kita, khidmat dengan habib kita. Kita khidmat dengan dia. Kat sana dia tak akan lupakan kita. Saya teringat dia, Habib Alwi bin Shihab. Habib Alwi wali besar. Dia sejaman Habib Ja'far, bapa Habib Ali. Habib Alwi bin Shihab, Habib Alwi bin Abdullah bin Shihab. Dia sejaman dengan bapaknya Habib Ali bin Ja'far, dia Hadramut. Habib Alwi ni kalau semua orang dia jumpa kat tengah jalan ke apa, dia punya tegur, apa khabar Fulan? Orang akan jumpa siapa? Rupanya nampak budak-budak main tengah jalan. Dia tegur, orang tengah kuli binaan, tengah bikin rumah. Sana punya kuli betul-betul punya dahsyat tau. Berkubang dengan tanah. Sebab rumahnya dari tanah. Jadi tuang air limpah, kutuk-kutuk begitu. Dia punya bikin rumah macam kubang betul-betul sana punya kuli. Habib Ali berhenti, apa khabar? Kamu semua penat semua bikin, hati-hati begitu. Tegur siapa? Kalau kita kan ada kita jalan nampak orang tengah kuli-kuli kontrak jalan raya semua, tunggu kita berhenti sekejap, hati-hati bang ya jalan. Kan kita buat bodoh lagi, kita tengok alam ni buat kerja, buat kacau ni, buat traffic jam. Kutuk lagi ada ya. Lagi dekat highway kan selalu kita suka gitu kan ya. Ni ada buat jalanan ni alamak ni. Kita tengok, tak tengok pun dia. Paling banyak dia sampai bendera, kita pun tengok dia banyak angkat tangan begitu ya. Habib Alwi berhenti, dia tak naik kereta, jalan kaki berhenti. Macam mana semua? Penat, dia tegur siapa begitu. Dah balik jalan sana, sekejap lagi satu orang bersama Habib Alwi kalang kabut lari. Jumpa sama pekerja-pekerja ni. Bang, ini murid dia, santri orang belajar. Bang, ada kerja kosong bang. Kenapa? Aku nak kerja sini lah bang. Tadi Habib Alwi bilang, kat sini dia kuli kita, kat sana kita kuli dia. Kita kuli dia. Yang siapa kat sini masa maulid bagi minyak atar, colet. Berapa ratus orang kau kasih, berapa puluh orang, berapa ratus orang kau coletkan minyak atar, berapa ratus orang khidmat kau di sana.
Kau bagi kopi, satu cawan, berapa orang dapat? Kat sana berapa orang tu akan berikan kau. Semua tu. Kata khidmat pasang lampu, satu lampu, berapa banyak kuliah orang dapat, berapa ratus orang. Kat sini sana berapa sekian orang khidmat sama kau di sana. Begitu ya. Allah, semua itu Habib Ali. Maka orang tu tadi terus balik, bang ada kerja kosong. Kenapa? Habib Ali bilang, di sini abang kerja kuli. Kat sana Habib bilang, Habib akan jadi kuli abang. Habib je lah. Paling tidak kuliah apa? Sanggup nak lepaskan dia daripada sengsara, beri syafaat. Kan lebih pada besar punya perkhidmatan tu. Habib bilang kat sana, Habib jadi kuliah abang. Saya nak kerja lah bang kat sini. Allah. Sana saya minta kerja kontrak tak dapat. Diorang bikin bangunan besar. Bangunan Tok Mahdi. So, atas bukit. Saya nak minta kerja, saya ni atas. Apa? Tak boleh Abang Zaki, aku nak tolong sikit. Tak boleh. Kau nak batu yang mana? Kau suruh je kami angkatkan untuk engkau. Kok gitu? Kita tengok orang tengah susun batu. Aku dapat kerja satu hari pun jadilah. Aku nak kerja ambil bahagian dia. Aku tak ada kerja ni, aku akan bekerja. Tak boleh Abang Zaki, kau tak boleh. Tak boleh. Sakit jadilah. Aku bilang macam, kau nak suruh batu yang mana? Kau bilang kami angkatkan, kita buat bukan untuk engkau. Kok gitu pula? Allah tak kasih kita kerja. Maknanya tak senang nak dapat kerja-kerja begitu rupanya. Mereka tahu pahalanya kat akhirat tu besar. Dia tak nak lepaskan lokek. Tak kasih kita walau seketul batu pun. Tahan dia nak angkatkan untuk kita. Allah. Dia bukan lokek lah. Itu pasal dia tak sampai hati nak kasih kita kerja ya. Tapi kita cuba tak dapat. Kerana siapa khidmat di sini, khidmat di sana cukup besar perkhidmatan. Tak ada khidmat yang kecil. Tak ada khidmat yang kecil. Semuanya besar. Semuanya besar. Apa pun kita buat di sana, dapat. Beri orang makan, beri orang minum, apa-apa semua tu dapat. Sebab tu orang kita kan suka beri makan ya. Apa orang perempuan tak ada apa-apa, kasih goreng pisang pun jadilah. Jemput-jemput pun jadilah. Wedang-wedang teh pun jadilah. Semua tu ya. Semua kasih orang minum pun cukuplah. Janji orang apa, dan nak ingat apa? Nak nebus aku di sana, nak nebus aku di sana ya. Khususnya bulan puasa ya. Jangan tak kasih orang buka walau sekali. Bulan puasa siapa beri orang buka puasa sebab malam Lailatul Qadar malaikat turun ucap salam. Yang ada bukan malaikat turun beserta Jibril. Ucap salam kepada umat Rasulullah. Yang ada bukan hanya diucap salam, dijabat oleh malaikat. Yang ada diucap salam dan dijabat oleh siapa? Sayyidina Jibril alaihissalam. Siapa yang dijabat oleh Jibril pada malam itu air matanya akan banyak bercucuran, insaf, nangis kepada Allah Ta'ala. Tanda dosanya dah dibilas ya. Siapa yang dijabat oleh Jibril? Ialah di antaranya orang yang beri makan orang buka puasa dengan rezeki yang halal, dengan niat yang ikhlas. Beri buka orang puasa walau satu orang. Walau satu orang. Sebab itu tadi Habib galakkan anaknya kalau bagi buka dah hidang, dia ambil, akak kasih abang, abang kasih adik, adik kasih akak, begitu ya. Bagi orang buka puasa ya dengan ikhlas. Tapi macam mana Lailatul Qadar kalau berlaku pada taruhlah malam 21. Kita semua nak kena bagi orang buka puasa daripada 1 sampai 20 ke? Taruhlah Lailatul Qadar berlaku pada malam pertama. Kan kemungkinan. Taruhlah bagi kita Lailatul Qadar berlaku pada malam pertama. Kan belum buka puasa. Dan kita nak beri orang buka puasa pada malam 30 Ramadan. Malam last, tetap malam Lailatul Qadar yang satu tu malaikat Jibril. Pada sisi Allah Ta'ala tak ada yang dah buat baru Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala dah tahu. Bila kita nak bagi orang buka malam 1, malam 2, malam 27, malam 15, suka hati kita. Tetapi tetap pada malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala akan Jibril akan salam dengan kita. Allah Ta'ala dah maha mengetahui siapa yang masuk dalam senarai pemberi orang buka puasa. Walaupun kita nak bayar kemudian, kita beri kemudian. Itu maksudnya dapat pahala dulu, buatnya kemudian. Dapat anugerahnya dulu. Berapa? Anugerah jabat tangan, tapi dia punya diberi puasa kemudian ya. Begitu ya. Menuju ke bumi mahsyar. Ini semua kita tak boleh elak. Ini semua kita pasti akan tempuh. Semua kita. Kau sikit aja ragu, jangan dia bani iman kau tak betul ya. Sikit ragu, apa ya sih? Apa benar sih? Tidak ya. Mesti. Iman tak iman hari itu pasti akan datang. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Hari dah lihat itu semua, dirasa hidup di dunia ini hanya seperti waktu sore ataupun waktu duha yang sejenak.
begitu ya. Semua yang beriman, yang tak beriman pun akan, yang beriman akan terus tetap, ya Allah, harinya dah sampai, Allah janjinya dah sampai. Ada seronok hari tu pasal nak ngadap Allah Taala. Pasal kat dunia dia seronok dengan Allah, maka kat sana seronok dengan Allah. Kat sana nak seronok dengan Allah, kena seronok dengan Allah kat dunia, sama juga. Sama juga ya. Sesudah mereka sekalian bangun dari kubur masing-masing, lalu mereka pun diperintahkan untuk menuju ke bumi mahsyar. Bumi itu dinamakan bumi yang diberkati ataupun bumi kudus di negeri Syam. Maka para malaikat akan mengendalikan penujuan ke sana. Manusia dibagi kepada 3. Bumi mahsyar ni mana ya? Bumi mahsyar tu yang kita baca watin wa zaitun tu cerita dia ya. Demi tin dan zaitun, ada setengah tafsir mengatakan demi buah tin, demi buah zaitun. Ada yang mengatakan demi pohon tin dan demi pohon zaitun. Ada yang mengatakan demi lembah tin dan Jabal Zaitun. Di Jabal Zaitun, di sana ada Jabal Zaitun. Di antara jabal itu dan lembah ini akan diletakkan di situ apa? Mahsyar. Mahsyar itu sendiri dia apa? Arafah. Ketika itu semua dah petak-petak semua dah digaul dari Allah Taala, dipasang balik semua begitu ya. Allah ya, di bumi yang berkat ya, bumi yang berkat padang Arafah. Pandangnya tu saujana mata memandang. Tidak ada bukit, tidak ada busuk, tidak ada lembah, tak ada satu batang pohon pun. Warna tanahnya macam mana? Macam warna perak. Putih. Ada setengah hadis macam warna putih, macam warna tepung. Putih, ada macam warna perak. Dia tu putih, macam putih-putih besi begitu ya. Atas. Nyak, tak ada satu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Hari apa malaikat roh dan malaikat-malaikat dan semua berbaris-baris, tak ada satu pun cakap kecuali diizin oleh Allah Taala, dan tidak mereka cakap kecuali yang baik-baik belaka. Diizin fulan tampil, Allah Taala suruh dia cakap, fulan tampil ya. Ada suatu riwayat yang mengatakan bahawa Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan api dari perut bumi Aden yang akan memimpin manusia ke bumi mahsyar. Yang lain mengatakan api itu akan muncul di Barhud, iaitu di sebuah lembah di negeri Hadramaut. Lalu api itu bergerak bersama-sama manusia di mana saja mereka pergi, tidak kira tengah hari, petang ataupun pagi. Maka apa saja yang dibuat oleh mereka, api itu akan turut bersama. Dan perjalanan ketika itu terlalu lambat, sama seperti perjalanan unta. Ini mahsyar ada 2 ya. Mahsyar yang di atas dengan mahsyar yang di bawah lain. Mahsyar yang di atas tu mahsyar sebelum kiamat. Akan dihimpunkan manusia semua. Ada api keluar pada Aden untuk menghalakan manusia ke satu tempat perhimpunan. Kemudian kiamat berlaku. Kiamat berlaku ya. Berhimpun begitu ya. Ada yang mengatakan perhimpunan ini ketika itu, ada pula mengatakan perhimpunan yang ini dimaksudkan ialah apabila manusia berhimpun di negeri Syam. Untuk apa? Nanti datang turun Nabi Isa AS pada ketika itu. Jadi perhimpunan yang atas ni, mahsyar yang pertama tadi, mahsyar masih di dunia lagi sebelum kiamat. Ada manusia berhimpun. Mahsyar yang kita maksudkan tadi ialah mahsyar yang kedua, mahsyar besar. Mahsyar besar. Bangkit aja manusia terbagi kepada 3. Naik kenderaan, jalan kaki, jalan muka. Kenderaan, macam-macam jenis kenderaan. Di antara kenderaan, kitab Habib Sa'ad, kitab niat ada sebut dia. Masa PKP bagus tau. Kita bukan PKP tu bagus ya. Pasal kita tak ada kuliah banyak-banyak, maka kita baca kitab ulang khatam. Kitab niat salah satu bersahabat. Siapa yang bersahabat kerana Allah, jujur menghargai persahabatan. Lepas tu jangan kawan yang mesra. Dengan kawan-kawan tak jumpa kangen, tak jumpa ditanya khabar, pulan apa khabar, pulan mana tak nampak. Jangan sikit kawan-kawan jengkel, kawan-kawan sikit merajuk, kawan-kawan sikit aja putus hubungan, kawan-kawan sikit aja tarik diri, kawan-kawan sikit aja tu semua exit group. Sekarang kan boleh exit group kan ya. Jengkel sikit aja gitu, tak menghargai persahabatan. Persahabatan kalau kau bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, walau berapa second sekalipun, walau berapa puluh tahun sekalipun, akan dapat dinaung bawah naungan arasy Allah Taala. Salah satu lagi fadilatnya ialah apabila bangkit mahsyar saja, bangkit belum lapar, belum apa, terus bangkit keluar daripada kubur, terus dikasih pakaian, dikasih makanan. Kata yang awal mula dapat pakaian Nabi Ibrahim. Betul, yang awal mula. Dan ada orang yang begitu, bermakna Nabi Ibrahim lebih cepat lagi daripada itu. Lebih cepat daripada itu. Ada bangkit kubur saja, belum terus dikasih salin pakaian, terus dikasih persalinan pakaian, disiapkan makanan, disiapkan minuman, dah dihidangkan macam di piknik dekat situ. Keluar pada kuburnya, piknik kasih makan dulu, terus kenderaan dah siap. Terperanjat tengok kok cantik kenderaannya.
kenderaannya kau jangan bayangkan kuda, keldai itu saja ya. Kau bayangkanlah MRT, roket, kau bayangkan sana dah hebat-hebat ya. Kau begitu ya. Kenderaannya tengok dia punya kepelananya saja, seat dia tu saja permata beraneka warna. Untuk siapa tu? Untuk nabi-nabi ke dia ingatkan? Bukan, untuk engkau kerana kau jalin persahabatan. Paling jalin persahabatan ya, saling bantu, apalagi yang saling bantu, apalagi yang prihatin dengan sahabatnya, apalagi membela sahabatnya, apalagi yang menutup aib sahabatnya, semua tu ya. Terus tuju kat tempat mahsyar, naik kenderaan, begitu ya. Naik kenderaan di sana tu, apa dia punya naik kenderaan begitu ya. Saya teringat yang saya pergi umrah kemarin, kita jalan jauh-jauh naik wheelchair. Dari dekat airport saja, dah nak naik aja, ada akak yang tukang kerja tu ambil pasport kita, ambil boarding pass, sorong. Laju kawan-kawan kita semua masih beratur-beratur, kita dah ke depan. Cap pasport pun tak perasan. Dah cap, dah. Oh ya. Terus kejap aja tahu dah sampai mana? Masuk tempat makan, lounge namanya. Ada mi goreng, ada apa semua. Lah agaknya kat masyarakat gitu agaknya nanti ya. Orang yang naik kenderaan, orang lain semua tengah tunggu, kita semua tunggu, tak tahu dia naik kenderaan. Dia tengok kita. Kita nak ikut tak boleh. Kita nak ajak kawan-kawan kita. Ini kawan semua satu grup. Tak boleh. Pakcik seorang. Pakcik beli tiket ini. Orang belikan kita tiket yang duduk depan punya. Jadi tak ada pakcik seorang. Yang lain tak ada. Ini semua kawan-kawan saya satu grup. Tak boleh pakcik seorang. Tak kasih. Nak bawa satu orang pun tak kasih. Tanya punya tanya. Allah. Semua begitu. Agak hati yang mahsyar lebihlah pada itu ya. Apa? Berarti kalau ada orang-orang istimewa dia berjalan, kalau kita jalan kaki akan tengok aja senangnya, ayamnya. Dia dapat makan, aku tengah jalan. Dia punya jalan tu bukan jalan airport. Jalannya tu Allah sejauh-jauhnya. Dia tengah rehat dah, dia keluar berkubur je dapat makan. Naik kenderaan, orang masih terkial-kial di dalam tempat daungan. Terus kasih hiburan, dikasih sajian. Begitu. Itu semua siapa? Orang yang hina-hina di dunia. Yang tawaduk-tawaduk di dunia, orang yang ditengking-tengking orang di dunia, orang yang tak ada apa-apa di dunia, banyak lapar dahaga di dunia, banyak nangis di dunia, banyak takut di dunia. Memudahkan hisabnya di yaumil akhir nanti ya. Orang kaya boleh dapat can? Boleh dapat can. Asalkan kau walaupun kaya tapi akhlak macam akhlak orang miskin. Jiwa macam jiwa orang miskin. Kaya boleh kaya tapi lifestyle tetap macam lifestyle orang miskin. Sahabat Nabi kaya, tetapi lifestyle macam lifestyle Rasulullah. Jangan kita sangka Abdul Rahman bin Auf hari-hari pakai baju lawa-lawa dengan makan ayam golek, kambing panggang, semua tidak. Nabi lapar, dia pun lapar. Nabi baju tampal, mereka pun baju tampal. Cuma apa ekstranya, dia banyak duit, dia boleh taja perang. Itu aja ekstranya. Tapi dalam sudut lifestyle tetap sama. Semua amalan lahir berupa di hari mahsyar. Amalan lahir berupa di hari mahsyar. Semua amalan manusia akan lahir berupa pada hari mahsyar itu ya. Itu membentuk ya. Amalan membentuk sana. Kalau kita di sini zahir menutup batin. Di sana zahir mengikut batin. Itu maksudnya ya. Amalan yang saleh akan mengiring tuannya sedang ia mententeramkannya. Amalan yang jahat pula akan mengancam tuannya dan celakakannya dan mencelanya. Seperti ya, orang kalau tak bayar zakat, kat sana dia bangkit dengan siapa tahu? Zakat apa? Zakat emas. Emasnya jadi ular, jadi besi. Sambil dia berjalan yang nak pergi tempat mahsyar tu, sambil itu dah mula dibelit dengan harta dia. Kalau dia punya zakat, dia tak yang zakat dia yang tahan zakat kambing, zakat lembu. Sambil dia bangkit ada lembunya bersama dengan dia. Dalam kubur pun lembunya ikut dia. Kau nak sangat harta bersama dengan kau, dia akan ikut kau sampai akhirat nanti. Kau tak nak lepas dengan hartamu akan bersana. Tapi bertukar bentuk. Kalau lembu yang kambing yang kau tahan daripada zakatnya, maka di sana lembunya akan keluar. Lembu mahsyar kau tahulah dengan siungnya, dengan tanduknya. Diinjek-injek dia sambil jalan, sambil dipijak oleh lembunya. Sampai dekat mahsyar selama 60,000 tahun. Dalam kubur dalam kubur lain cerita, di mahsyar lain cerita, di neraka lain cerita. Tapi semua harta dia tu akan bersama dengan dia. Akan bersama dengan dia. Semua tu kerana harta dia ikut dia. Dia sayang nak lepaskan hartanya kan? Betul-betul. Sekarang harta kau melekat dengan kau. Dalam berbentuk azab. Di dunia berbentuk macam nikmat. Di sana berbentuk menjadi bentuk dalam azab. Dan ada pula yang mengatakan bahawa dia akan menunggang tuannya dan memaksa memikulnya dari belakang. Allah.
Amalan kita atas pundak kita, pikul apa segala amalan kita pikul tanggungjawab kita pikul, bawa yaumil akhir, bawa. Semua orang yang memerintah orang, walau 10 orang saja pun, akan bangkit yaumil mahsyar dengan keadaannya belenggu. Kenapa? Dalam dunia kerjanya boleh membelenggu orang, boleh mengundang-undangkan orang, boleh memboleh ataupun menidakbolehkan orang. Maka yaumil akhir dia terbelenggu. Bangkit dari kubur dia tangannya gini. 50 ribu tahun dia begini. Berpeluh pun begini. Ngadap bicara begini. Adil. Lepas. Masuk jannah. Tak adil. Dengan begini-begini juga cemplung dalam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi semua umat Nabi Muhammad SAW. Dari yang atas sampai yang bawah. Dari yang bawah sampai yang atas. Yang besar dan yang kecil. Semua dipeliharakan oleh Allah Ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Mereka memikul kesalahan-kesalahan dosa-dosa mereka di atas pundak mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Allah, ketika itu barulah kalau boleh aku tak nak buat ini. Rekodnya ikut. Contoh, cuba sekali-sekali nak masuk Singapura, jangan naik bas, jalan kaki punya. Lambat tak? Jalan kat causeway. Tengah terik panas, khususnya bulan puasa. Kau bawa dalam beg kau pulangnya, kau bawa macam-macam yang bukan-bukan. Kau bawa dadah 3 kaki, kau bawa candu, 1 botol, umpamanya lah ya. Agak-agak kau cari nahas tak? Boleh buang tak ketika itu? Tak boleh. Kau buang pun ada polis dah perhatikan. Yang ada pulaknya tak bawa candu, tak bawa dadah, tapi bawa benda-benda sampah sarap satu begnya. Asal kau bawa mesti dicek. Satu beg besar. Apa dalam? Entah, cuba cek buka tengok apa sampah sarap. Kena cek, tetap kena cek. Kalau sampah sarap sekalipun. Kalau gitu kau menyesal tak? Kalau aku tahu aku tak bawa, aku bawa apa? Aku bawa air sebotol. Aku bawa apa-apa yang boleh laku di sana di Singapura nanti. Tukaran wang ke, apa cek ke, apa ke, ringan dan manfaat. Kalau aku tahu aku tak bawa beban ini, yang banyak macam-macam kat dunia akan bawa macam-macam bebanan di sana. Itu lepaskan. Sebab itu orang-orang alim dah umur dia 50 saja dah mula lepaskan tugasnya. Dah mula lepas tugas-tugasnya. Tugas apa orang alim? Tugas dakwah. Dah mula lepaskan, serahkan pada anak-anak buahnya. Dia dah mula kurang. Dia dah mula siap-siap untuk nak di sana nanti. Dunia dah memang tak ada. Yang ada amalan pun dia dah, amalan-amalan yang berhubung kait dengan manusia pun dia dah mula kurangkan. Pasal apa? Tak nak dihisap yaumil akhir, ya. Mengajar juga, tapi banyak kurang. Dah tidak macam dahulu lagi. Umur 50 saja dah banyak kurang, dah mula siap-siap konsentrasi untuk sana. Firman-Nya lagi, waliyahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Dan mereka akan memikul bebannya dan bebanan yang lain di samping bebanan mereka itu. Pada hari kiamat mereka akan ditanya tentang apa yang mereka adakan itu. Adakan macam-macam benda yang tak disuruh Allah kau buat. Ada tak Allah Ta'ala suruh bikin bangunan tinggi-tinggi? Ada tak Allah Ta'ala suruh kita bikin rumah besar? Ada tak Allah Ta'ala suruh kita berkereta besar? Ada tak Allah Ta'ala suruh kita berkebun sampai berekar-ekar? Ada tak? Semua boleh kan? Boleh. Tapi ada perintah tak? Tidaklah setiap berada kamu paling tidak ada 5 ekar tanah, lagi 10 ekar lagi afdal. Ada? Tak ada kan? Semua kau pandai-pandai sendiri tu. Itu yang kau ada-adakan. Semua tu kau ada-adakan. Yang halal tanya. Yang haram jawab. Kita bilang kat sana kalau kita ditanya tentang amalan kita saja susah nak jawab. Ditanya tentang sembahyang dan puasa saja dah susah nak jawab. Ini kan pula tanya dengan macam-macam bebanan. Kalau dosa lagi susah nak jawab. Lagi tak boleh jawab langsung. Begitu ya. Jadi di sana ya. Jadi amalan kita semua kita kat sana akan dibawa, akan ditanya kita. Benda-benda segala apa semua. Setiap apa yang kita buat akan ditanya ya. Apa yang mereka ada-adakan. Kita tanya ya. Allah suruh kita ada baju selemari tak? Tak ada suruh kan? Semua tu yang kau ada-adakan sendiri. Semua yang kau ada-adakan sendiri. Allah suruh kau ada kereta besar. Tak suruh kan?
Cuma ada kenderaan yang baik, tapi tak semesti sehandal-handal, tak semesti semahal-mahal. Cuma ada rumah yang selesa, tapi tak semestinya semewah-mewahnya. Semua tu sendiri. Apalagi orang yang ada gedung besar-besar, makin besar tak apa, boleh asal kau sanggup ada jawapannya. Dah, tu aja. Asal kau sanggup ada jawapannya. Hatta dosa pun boleh. Kata Nabi, buatlah dosa. Nabi tak bilang jangan buat dosa, buatlah dosa. Kadar berapa lama kau tahan dalam api neraka. Saya dalam neraka lebih kurang 3 minggu tahan. Sebab 3 minggu tu saya masih boleh lah. Kulit saya ni 3 minggu boleh tahan. Ya, 3 minggu api neraka. 3 minggu berapa dosa? 3 minggu lebih kurang 3 gunung dosa. Kau jangan buat lebih daripada 3 gunung. Saya pula tak tahan 3 minggu. Lama saya 3 hari boleh tahan. Buat dosa jangan kadar 3 hari punya siksa. Saya setengah minit pun tak tahan, 2 detik pun tak tahan. Maka jangan ada dosa yang 2 detik tu. Nabi bilang buat dosa kadar kemampuan kita di sana. Begitu ya. Jadi banyaklah benda-benda kita ada-adakan, banyaklah yang akan kita pikul ya. Kadang kita ni dah jadi orang kampung ya. Saya kalau sampai sekarang ya, kalau pergi KL, Singapura tu jangan cakap lah ya. Tengok bangunan tinggi, kita tak faham tau. Kenapa kau mesti kena bikin bangunan tinggi gini ya? Kenapa kau tak boleh rendah ya? Oh, nak bikin kerja, office, pejabat, mesti tinggi ke? Siapa yang suruh kau bikin tinggi? Kalau petang, nanti kita tengok kerja waktu tengah hari, semua turun, ramai-ramai podor turun, cari makan semua. Petang sampai jam-jam. Apa yang dikerjakan di bandar tu ya? Kita tak tahu, kita orang kampung ya. Kita tak tahu semua tu ya. Tak ada disuruh tau. Sudah makmurkan muka bumi, maknanya ibadat, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat pengurusan dengan baik apa semua itu makmur ke bumi. Tak semesti makmur ke bumi itu dengan bangunan tinggi-tinggi. Cuma kita semua itu kalau boleh sekalipun lah hisap juga. Kalau boleh, kalau tak ada salah lah, taruh tak ada salah. Ini benda awak tak tahu, orang kampung. Lebih tinggi bangunan, lebih besar manfaatnya. Iya ke? Lebih manfaat bagi environment, lagi manfaat bagi sosial, masyarakat. Lebih elok, lebih jimat itu dan ni. Iya ke? Sebab itu kita bikin tinggi. Baguslah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan awak diganjari sebesar pahala awak bikin bangunan ini. Kalau betul-betul ada manfaat. Semuanya akan ditanya. Ada manfaat? Silakan. Sebesar gedung itulah kau akan dapat pahalanya, bahkan berganda-ganda. Kalau tidak, sebesar gedung tu juga kau setiap batu bata kau kena jawab. Setiap batu bata kau kena jawab, ya. Kemudian setiap orang akan datang bersama-sama para malaikat yang ditugaskan untuk memerhati dan menjaga semua amalannya di masa kehidupan di dunia dahulu, untuk dicek, untuk dihisab, ya, dibentangkan. Firman Allah Ta'ala, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Dan setiap jiwa datang ke muka, iaitu dia dibawakan ke hadapan masing-masing bersama penyirit dan saksi. Itulah yang masa kita nak meninggal dunia. Awal malaikat yang kita nampak siapa? Buka hijab saja nampak malaikat siapa? Rakib Atid. Kita menemani kamu sejak kamu usia balik. Kamu pergi sini, kamu pergi kuliah, kamu taat orang tua, kamu setia dengan isteri, kamu khidmat itu dan ini semua. Sukalah kami bersama denganmu, tengok pahalamu banyak. Sekarang tugas kami dah selesai, sekejap lagi Israel datang. Mudah-mudahan kau dapat balasan yang baik. Jumpa ke akhirat nanti ya, kami akan jadi saksi bagimu. Jadi saksi bagi kita. Ya Allah, kami jadi saksi dia buat begini-begini. Kami rekod kok ya Allah. Yang kalau yang jahat pulanya, kami sudah bersama denganmu sejak kamu usia balik. Kamu bikin bukan-bukan, kamu pergi tempat bukan-bukan, semua kami punya tak berkenan dengan kau. Sekarang tugas kami dah habis. Nanti tahulah kau rasakan Israel cabut nyawa kau mati. Nanti kita jumpa ke akhirat, kami jadi saksi atasmu. Bukan saksi bagimu, saksi atasmu, itu apa? Saksi bagi pihak pendakwa. Kalau tidak, saksi bagi pihak pembela. Malaikat saksi. Malaikat datang bawa semua itu, ketika itu tak boleh nak elak, ketika itu tak boleh nak lari, ya. Ngadaplah Allah SWT. Dan hari ini pasti akan jadi. Pasti akan jadi, pasti akan datang, ya. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Semoga dirahmati Allah, diampunkan dosa, dimudahkan kita, mahsyar kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala.